Okay. Tak ada lagi. Word of mouth tu macam review juga. So bila kawan beli, so dia akan uh, cakap dekat orang lain. Dia cakap dekat orang lain kan. So dia macam satu recommendation lah. Dia ni bagus, so you belilah dekat dia kan. Kind of macam tu. Right? Contoh. And then the last one is degree of demand for your product or service. Okay. Of course, demand. Adakah demand bila you nak jual t-shirt ataupun tudung contohnya? So daripada market research ni baru kita tahulah kan ada demand ataupun tak you punya produk ataupun you punya service. So it's just not only macam you nak keluarkan produk tu saja, so mesti ada demand dia. Ataupun mungkin benda tu sometimes dia bukan about the demand tapi macam menyelesaikan masalah. Okay, contoh di situasi UUM, so kalau kita ada problem yang apa tu delivery center tu parcel center kan, University Parcel Center UPC tu. Okay. So isu dia adalah dia one stop center untuk parcel. And then bila lambat ataupun dia ada charge dia yang tertentu lah. Okay. So ada pula satu company, saya tak pastilah company pun ataupun orang, so dia buat servis. Okay, siapa yang nak post barang guna alamat dia, so dia akan hantar direct. So lebih trust, contohnya macam tu kan. So itu dia menyelesaikan masalah UPC tadi, so dia cuba nak cari alternatif kan. So dia dapat create business daripada situ. So mungkin benda tu tak kita panggil illegal lah kan. Tapi ada demand dan kalau servis dia bagus, why not? Kan? So that's the thing yang dalam orang bersifat keusahawanan ni, so dia cuba menyelesaikan satu-satu masalah tu untuk dia jadikan business. So it's good thing kalau you ada kind of thinking macam tu lah. Okay, just not only product atau service yang biasa saja, tapi dia cuba selesaikan masalah dan benda tu ada demand. Okay, ada demand. Alright. Okay. So saya nak tunjuk ada dalam Google dia ada satu apps yang dipanggil sebagai Google. Okay, dipanggil sebagai Google Trend. Okay. Saya share ini nampak Okay, untuk dalam Google Trend. Okay, kalau you tengok sini, you pergi ke trends.google.com. So yang ni contoh saya pergi year in 2020. Kalau you just go to trends.google.com. Okay, so daripada sini you boleh pilih negara, contoh macam Malaysia. So di Google ni, dia akan dapat data daripada kita yang search. Kita selalu search barang, perkhidmatan dan any topics dalam Google kan. So setiap apa yang you cari tu, so dia akan simpan data tu. So daripada data-data yang diperolehi itu, maksudnya dia akan tentukan apakah trends. Okay, apakah trends. Okay, contoh saya ambil Malaysia ni, topics. Okay, kita nak tengok tahun lepas. So in 2020, apakah trend yang ada? So saya klik sini. Right. So see what was trending in 2020 in Malaysia. So carian. So kalau in Google search,
in general orang ni top 5 lah. So you boleh klik lagi. US election 2020. So yang tu top number 1. Number 2 Google Classroom. Kenapa? Sebab cikgu, even university kan semua buat online class. So orang akan search Google Classroom. So that's the top number 2. Yang ketiga, BPN. Kan semua orang cari macam mana nak dapatkan BPN, bantuan sara hidup, BSH nombor 4 dan 5, coronavirus. So this is 2020 punya trending lah, carian. Okay, how about the recipe? So you tengok ni, recipe. Kalau you nak buat makanan ataupun kek ke dan sebagainya, so kat resipi ni pun ada. Ni nombor 1 dalgona coffee. Semua orang nak buat kan masa tengah MCO kan. Milo, Biscoff cheesecake. So sekarang pun tengah trending lagi. Kek tornado, kek marble glitter. Gadget. Ni bantuan kewangan, berita on COVID-19. Orang ni orang top 5 Puris. Kenapa Puris popular? Kenapa orang cari Puris?